الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور This أنفسنا meeting is ومن being سيئات recorded. أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah pada malam ini kita dapat berhimpun bersama-sama untuk kita sambung perbincangan kita berkaitan dengan kitab yang buku yang saya tulis, iaitu Bersedia untuk Mati. Dan insya-Allah jika berkesempatan hari ini kita nak habiskan buku ni, dan insya-Allah pada minggu hadapan kita akan mula membaca buku yang baru insya-Allah, dan Nia akan bagi tahulah apa buku nanti yang kita akan guna insya-Allah. Baik. Kita tengok kepada bab yang ke-10, iaitu apabila kematian berlaku. Dan kita tahu tuan-tuan dan puan-puan, kematian ni boleh berlaku bila-bila masa saja. Tidak kira sama ada dia tua ataupun muda, tak kira sama ada sihat ataupun sakit, tak kira sama ada dia ni gembira ataupun dalam keadaan berduka, kematian boleh datang bila-bila masa. Dan apabila kematian itu datang, maka kita yang berada di sisi orang yang meninggal dunia, ataupun katalah kita ada di satu rumah dengan orang yang meninggal dunia, apa yang kita nak buat? Pertama sekali, ada beberapa adab yang kita kena laksanakan. Yang pertamanya, seperti mana yang saya sebut di situ, yang pertamanya adalah menutup matanya. Apabila seseorang meninggal dunia, dalam keadaan matanya terbuka, maka tugas orang yang berhampiran dengan mayat yang terbuka matanya tu, pertama sekali dia kena buat, dia kena tutupkan matanya. Dia tutupkan matanya. Walaupun sebahagian orang kita kadang-kadang dia ada kepercayaan kalau mati dalam keadaan mata celik ni ada benda yang dia teringin, ada benda yang dia tak dapat. Tetapi sebenarnya kalau ikut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan itu adalah perkara biasa. Kerana apa? Kerana roh ini bila ditarik, maka mata akan ikut sekali. Mata akan ikut. Maka sebab itu ada sebahagian daripada orang yang meninggal dunia memang matanya akan terbuka. Maka sebab itu saya sebut malah mati dalam keadaan terbuka matanya adalah sesuatu yang biasa berlaku, saya kata. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri menjelaskan bahawa sesungguhnya roh itu apabila dicabut, maka pandangannya akan mengikut. Ya. An Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Abi Salamah radhiyallahu anhu wa qad shaqqa basaruhu fa aghmadahu thumma qala inna ruh idza qubid ittaba'ahu al-basar fadajja an-nas min ahlihi faqala la tad'u ala anfusikum illa bi khair fa innal malaikata tu'minu ala ma taqulun ثم قال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين وافسح له في قبره وافسح له في قبره ataupun wafsah lahu fi qabrih wa nawwir lahu fi wa akhlufhu fi aqibihi. Hadis riwayat Muslim. Maksudnya Ummu Salamah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumah Abu Salamah
sewaktu matanya masih terbuka. Abu Salamah ni suami Ummu Salamah meninggal dunia di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meninggal dunia di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi pergilah ziarah orang meninggal dunia. Dalam waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam ziarah tu, matanya terbuka. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menutup matanya. Nabi pun pejamkan matanya, Nabi tutup kelopak matanya. Kemudian Nabi SAW berkata, sesungguhnya roh itu apabila dicabut, maka pandangan akan ikut. Sebab itu mata dia terbuka. Ya? Maka menjeritlah orang-orang yang berada di kalangan keluarga Abu Salamah. Maka Nabi SAW pun menegur. Nabi kata, janganlah kamu berdoa, ya, kepada dirimu, jangan doa sesuatu yang buruk pada diri, melainkan dengan kebaikan. Maksud Nabi SAW pesan kepada kita, kalau kita nak berdoa apa-apa, jangan doa dengan benda yang buruk. Jangan doa dengan benda yang tak baik. Kerana kata Nabi SAW, malaikat mendoakan apa yang kamu sebut. Malaikat mendoakan apa yang kamu ucapkan. Maka Nabi SAW pun berdoa, Allahumma ghafir li Abi Salamah. Ya Allah, ampunkan Abu Salamah. Warfa' darajatahu fil mahdiyin. Jadikanlah darjatnya tinggi, angkat darjatnya, ya, bersama dengan orang-orang yang mendapat petunjuk daripada kalangan hamba-Mu, ya Allah. Wafsah lahu fi qabrih. Luaskanlah untuknya di dalam kuburnya. Maksud luahkan kubur dia. Wa nawwir lahu fi. Terangkan kuburnya untuk dia. Wa khlufhu fi aqibihi. Dan berilah penggantinya dalam keadaan dalam kalangan keturunannya. Sebab Abu Salamah ni orang baik. Jadi doa ni pun kita boleh amalkan apabila kita menziarahi orang sakit, untuk kita mendoakan orang sakit. Jadi kita disunatkan untuk mendoakan. Antara doa yang biasa kita dengar, Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Bila dengar ada orang meninggal dunia, Allahumma ghfir lahu, ya Allah ampunkan dia. Kalau perempuan, Allahumma ghfir laha. Kalau orang lelaki, Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi. Kalau perempuan, tukar semua ha. Allahumma ghfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Maksudnya, ya Allah ampunkan dia, warhamhu, Allahumma ghfir lahu warhamhu, sayangi dia, rahmati dia, wa'afihi, berikan afiat kepada dia, wa'fu anhu, dan ampunkan dia, berikan keselamatan kepada dia dan ampunkan dia. Jadi ini di antara doa yang sunnah. Ini yang saya sebut ni tadi, doa yang sunnah. Kita doa supaya Allah Subhanahu wa taala ampunkan si mati, angkatkan darjatnya supaya dia bersama dengan orang-orang yang diberikan hidayah, luaskan kuburnya, wa nawwir lahu fi, terangkan, cerahkan kuburnya. Kita tahu kubur gelap, maka orang yang beriman kita doa supaya kuburnya menjadi cerah. Wa khlufhu fi aqibihi, jadikan keturunan dia ni dapat menggantikan dia, sebab dia orang saleh, dapat menggantikan dia, ya? Baik, itu yang pertama, tutup mata dia. Yang kedua, menutup seluruh tubuh dia dengan kain. Jadi kalau ada orang meninggal dunia, disunatkan untuk kita ni tutup semua anggota badan dia, tutup seluruh tubuh dia dengan kain. Sebaik saja seseorang anak Adam meninggal dunia, kita disunatkan menutup seluruh tubuhnya dengan kain. Hal ini bertujuan memberitahu kepada orang lain bahawa dia telah meninggal dunia. Sebab takut kalau tak tutup, takut orang ingat dia tidur. Ini terkejut orang. Jadi tutup seluruh tubuh dia. Jika tidak ditutup, ditakuti orang lain akan menganggap mereka masih hidup. Di mana yang kata sunat ni, mana dalilnya? Dalilnya Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina tuwfiya sujjiya bi burd hibarah. Yang mana hadis riwayat al-Imam al-Bukhari dan Muslim, hadis yang sahih. Aisyah mengatakan bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika meninggal dunia, jasadnya ditutup dengan kain bergaris ala Yaman. Maksud kain yang ada corak. Aisyah mengatakan Nabi waktu Nabi meninggal dunia, mereka menggunakan kain Yaman tutup seluruh jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selain memberitahu bahawa dia telah meninggal dunia, hikmah lain penutupan seluruh tubuh si mati dengan kain agar tidak tersingkap tubuh dan auratnya yang telah berubah setelah meninggal dunia. Takut-takut ternampak aurat dia sebab dia dah meninggal dunia dah.
takut-takut ternampak benda-benda yang tak sepatutnya nampak, maka kita tutup badan dia seluruh daripada kepala sampai ke kaki. Namun orang yang meninggal dunia ketika ihram tidak boleh ditutup wajah dan kepalanya. Itu kalau lelaki lah. Jangan tutup kepala, jangan tutup wajah. Biarkan terbuka. Kalau perempuan tak boleh tutup muka lah. Ini berdasarkan hadis daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bainama rajulun waqifun bi'arafah idh waqa'a an rahilatihi fawaqasathu aw qala fa'awqasathu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ighsiluhu bima'in wasidr وكفنوه في ثوبين وفي رواية ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, yang mana kata Ibnu Abbas, ada seorang ketika melakukan wukuf di Arafah, dia buat haji, tiba-tiba dia terjatuh daripada haiwan tunggangan. Jadi haiwan tunggangan ni terpijak leher dia, terpijak tengkuk dia, lalu dia pun meninggal. Patah tengkuk jadi meninggal. Maka Nabi SAW kata, mandikanlah air yang bercampur dengan daun bidara, lalu kapankan dia. Tapi jangan tutup kepalanya kerana dia lelaki. Jangan beri wangian, jangan tutup kepalanya dan wajahnya. Sesungguhnya dia akan dibangkitkan pada hari kiamat nanti dalam keadaan akan bertalbiyah, sebab dia sedang berihram. Itu untuk orang lelaki. Untuk orang perempuan dia boleh tutup kepala lah, tapi tak boleh tutup muka lah. Dan bersabar dan banyak menyebut istirja. Kita yang berada di sisi orang meninggal dunia, kalau orang yang meninggal dunia tu orang yang rapat dengan kita, tuan-tuan, maka kita banyakkan menyebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita daripada Allah, sesungguhnya kita milik Allah, dan sesungguhnya kita akan kembali kepadanya. Ya, saya sebut di situ kehilangan orang yang tersayang seperti ibu bapa, suami isteri, anak, adik-beradik dan sahabat handai sememangnya menjadi antara ujian yang paling menyayat hati. Kita tengoklah waktu-waktu Covid ni banyak juga kes orang meninggal dunia, tuan-tuan. Ya. Maka sesungguhnya bukan mudah untuk diri dalam menghadapi ujian kematian orang yang kita sayang. Walaupun ada orang tak percayalah dengan Covid ni, tapi kita dah tengok dah sekarang ni. Saya sendiri ada orang-orang yang rapat yang saya kenal, yang selalu menghadiri kuliah saya, yang baik dengan saya waktu kuliah-kuliah di surau, dah ada dah yang meninggal dunia disebabkan Covid. Dan ini adalah situasi luar biasa. Orang yang meninggal dunia tiba-tiba dalam keadaan dia sihat, tiba-tiba je demam, meninggal dunia. Maksudnya Covid ni satu benda yang real lah. Jadi ia merupakan satu ujian. Ada yang 2-3 orang daripada kalangan ahli keluarga meninggal. Ini satu ujian yang besar. Maka apa yang perlu kita buat? Ini ujian. Kita kena letak dulu kepercayaan ini semua ujian. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, "Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin." Sesungguhnya kami akan uji kamu dengan sesuatu daripada perasaan takut, daripada perasaan lapar, daripada kekurangan amwal, kekurangan harta, jadi miskin, wal anfus, kekurangan jiwa, maksudnya ada yang meninggal dunia, was samarat, kekurangan rezeki daripada kebun-kebun, wa basyiris sabirin, berikan berita gembira kepada orang yang sabar. Siapa dia orang yang sabar tu? Allazina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang yang sabar itu apabila terkena musibah saja mereka sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini adalah milik Allah. Sesungguhnya kita ini adalah kepunyaan Allah dan kepadanya kita akan kembali. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, orang-orang yang sabar ini ataupun orang yang banyak menyebut istirja ini akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ganjaran yang maha hebat, dengan ganjaran yang begitu hebat. Sebab itu saya sebut di situ, bagi siapa yang ada buku, tengok muka surat 86. Saya sebut di situ, saya kata seseorang yang diuji dengan ujian kematian orang yang disayanginya. Orang yang disayanginya hilang. Orang yang disayanginya meninggal dunia. Allah Ta'ala jemput. Mungkin bukan seorang, mungkin 2 orang, mungkin 3 orang waktu Covid ni. Kena ingat,
dia kena banyak ucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang mana sesiapa yang mengucapkan perkataan ini, Allah Subhanahu wa taala akan memberikannya ganjaran yang sangat lumayan. Apa dia? Hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, "Idza mata waladul 'abd, qala Allah ta'ala li malaikatihi, qabattum walada 'abdi?" فيقولون نعم فيقول قبضتم ثمرة فؤاده فيقولون نعم فيقول ماذا قال عبدي فيقولون حمدك واسترجع فيقول الله تعالى ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. Hadis riwayat Tirmizi, dinilai sahih oleh Al-Albani. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, apabila anak seorang hamba meninggal dunia, Allah Subhanahu wa taala akan bertanya kepada malaikat, adakah kamu telah mengambil adakah kamu telah mengambil anak kepada hamba-Ku? Mereka mengatakan sudah. Kemudian, adakah kamu telah mengambil buah jantungnya ataupun buah hatinya? Mereka mengatakan ya. Apa yang disebut oleh hamba-Ku? Mereka kata dia banyak memujimu. Alhamdulillah wastarja. Kemudian mereka mengucapkan, kemudian dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka Allah mengatakan, benakan untuk hamba-Ku rumah di dalam syurga dan namakan ia dengan rumah pujian kerana dia memuji Allah Azza wa Jal ketika mana Allah Azza wa Jal menguji dia dengan ujian yang berat. Itu yang ketiga. Perkara yang keempat, apabila kita menerima musibah ada di kalangan orang yang dekat dengan kita meninggal dunia, kita membaca doa kepada orang yang meninggal dunia, iaitu selain daripada kita membaca istirja', selain daripada baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kita juga disunatkan membaca doa untuk si mati. Seperti mana yang telah disebut sebelum ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan Abu Salamah selepas beliau meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un pun baca, doa untuk si mati pun baca. Kedua-duanya adalah sunnah. Begitu juga kita disunatkan membaca doa untuk diri kita. Kita dah baca, kita dah puji dah Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam setiap keadaan. Kita memang milik Allah, kepada Allah juga kita kembali. Kita doa kepada mayat, Allahumma ghfir lahu. Kita doa untuk dia. Warfa' darajatahu fil mahdiyin. Ya Allah, ampunkan dia. Ya Allah, ampunkan si mati. Angkat darjat dia. Letakkan dia di tempat orang-orang yang diberikan hidayah. Wafsah lahu fi qabrih. Ya Allah, luaskan kuburnya. Wa nawwir lahu fi. Terangkan kubur dia. Wakhlufhu fi aqibihi. Ya Allah, agak carilah pengganti dia daripada kalangan keturunan dia supaya boleh meneruskan kesalehan dia, kebaikan dia, dan juga boleh menghilangkan kesedihan keluarga dia kerana kehilangan dia. Jadi di antara doa yang sunnah, ataupun kita doa Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, ini juga merupakan perkara yang sunnah. Kemudian kita doa pula untuk diri kita yang menerima ujian daripada Allah. Kita kata Allah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita dah baca Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, ya Allah, berikanlah aku ganjaran dalam musibah ini. Kita tahu ini musibah, kita tahu ini ujian daripada Allah, dan kita sabarkan diri kita. Ini berat untuk kita terima, ini berat untuk kita tanggung, tapi kita sabar kerana kita orang yang beriman. Kita ada hukum hakam yang mengikat diri kita. Maka kita sabar, kita minta dan kita harap supaya Allah Azza wa Jal memberikan kita pahala. Allahumma jurni fi musibati. Ya Allah, berikan aku pahala dalam musibah ini. Wa akhlif li khairan minha. Dan gantikanlah aku dengan yang lebih baik. Gantikan aku dengan sesuatu yang lebih baik. Ummu Salamah radhiyallahu anha membaca doa ni dan dia amal doa ni sewaktu Abu Salamah meninggal dunia. Tadi Abu Salamah yang Nabi pergi ziarah mayat dia tadi. Ummu Salamah baca doa ni kerana Nabi SAW ajar pada sahabat. Ummu Salamah amal. Kemudian hatinya bertanya, waktu dia baca hadis ni, waktu dia baca doa ni, dia minta Allah gantikan dengan yang lebih baik. Dalam hati dia,
Ha? Dalam hati dia mengatakan bahawa siapakah gerangan yang lebih baik daripada Abu Salamah ni? Sebab Abu Salamah ni orang baik. Dia tak nampak ada orang paling baik yang ada yang boleh ganti Abu Salamah pada masa tu. Pada masa dia baca. Ternyata setelah berakhir masa iddahnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutuskan Hatib bin Abi Balta'ah untuk melamar Ummu Salamah untuk menjadi isteri dia. Maka orang yang lebih baik daripada Abu Salamah, iaitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhirnya meminang Ummu Salamah, dan Ummu Salamah mendapat ganti yang lebih baik disebabkan oleh kerana Ummu Salamah membaca doa ini. Dengan sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi suami Ummu Salamah. Jadi kita pun orang beriman kena doa kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kematian kepada orang yang kita kenal, yang dekat dengan kita, dan kita bersedih, kita baca doa ni. Moga-moga Allah Ta'ala menggantikan yang lebih baik daripada itu, sama ada cepat atau lambat lah. Kemudian, saya sebut inilah bukti terkabulnya doa Rasulullah SAW kepada Allah dan memberi ganti yang lebih baik untuk keluarga dan keturunan Abu Salamah. Doa ke atas orang yang telah meninggal dunia tidaklah dihadkan kepada mana-mana had dan waktu. Bila-bila masa kita boleh berdoa. Bila-bila masa kita teringat kepada si mayat, kita boleh berdoa supaya Allah Ta'ala ampunkan dia, supaya Allah Ta'ala rahmati dia, supaya Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan keampunan kepada dia, mengangkat darjat dia, tak ada masalah. Ya, kerana Allah berfirman di dalam Al-Quran, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Yang bermaksud, dan orang-orang yang datang kemudian daripada mereka berdoa dengan berkata, wahai Tuhan kami, ampunkan dosa kami, wahai Tuhan, ampunkan dosa kami dan dosa saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan keimanan. Janganlah engkau jadikan di dalam jiwa kami ini perasaan dengki kepada orang-orang yang beriman. Wahai Tuhan, sesungguhnya engkau adalah Tuhan yang maha belas kasihan dan maha merahmati hamba-hambanya. Jadi ini di antara perkara yang sunnah yang kita boleh buat. Dan bukan hanya doa ni tak semesti dalam bahasa Arab. Dengan apa bahasa pun boleh. Apa pun, kita boleh saja berdoa dengan doa apa pun. Sama ada dalam bahasa Melayu ataupun dalam bahasa Arab. Berdoalah pada bila-bila masa untuk si mati. Bila kita teringat, kita berdoa. Bab berdoa adalah bab yang luas. Bab berdoa ni bab yang luas. Namun apabila ada doa yang dilafazkan oleh Nabi SAW kepada si mati, maka doa tersebut lebih utama kerana ia disebut secara maksur. Ia disebut secara sunnah oleh Nabi SAW. Tapi kalau tak boleh, tak hafal, kita boleh doa dengan apa-apa lafaz sekalipun, tidak menjadi masalah. Kemudian yang seterusnya, yang kelima, perkara yang perlu kita buat bila mana berdepan dengan situasi kematian orang yang dekat dengan kita adalah bersegera melangsaikan hutang si mati. Jadi kalau si mati ada hutang, kita langsaikan dengan menolak daripada harta yang ditinggalkan oleh si mati. Selepas semua urusan di atas, maka si waris perlu segera menyelesaikan hutang mayat. Tengok hutang berapa. Tapi setelah ditolaklah daripada urusan pengkebumian tu, tolaklah duit kapan, duit segala urusan pengkebumian perlu ditolak daripada harta yang ditinggalkan oleh si mati, kemudian tengok hutang. Ya, buka kembali buku rekod hutang jika ada. Hutang ni berkaitan dengan hak Allah seperti zakat lah, kafarah dan nazar. Kita kena tengok. Ya. Begitu juga hutang yang berkaitan dengan manusia seperti hutang dari proses pinjaman, jual beli, upah pekerja dan lain-lain. Kalau ada hutang-hutang yang ditinggalkan oleh si mati, kita kena tolak. Selepas daripada kita uruskan jenazah, kita keluarkan duit untuk pengurusan mayat, kita selesaikan hutang si mati. Kerana Nabi SAW menyebut nafsul mu'min mu'allaqatun bidainih hatta yuqda anhu. Yang mana aukamaqal Nabi SAW mengatakan jiwa orang mukmin ataupun diri orang mukmin itu tergantung dengan hutangnya sehinggalah diselesaikan. Tergantung ni. Apa maksud tergantung tu?
Saya disebut di situ, maksud tergantung dalam hadis ini ialah si mati tidak akan mendapat nikmat di dalam kubur sehingga hutangnya diselesaikan. Sebab ada riwayat Nabi SAW menyebutkan bila orang tu diselesaikan hutang, Nabi kata, sekarang ni dah sejuk dah kulit dia. Maksudnya dia tak akan dapat daripada dia tak akan dapat nikmat di dalam syurga nanti, di dalam kubur nanti, melainkan setelah dia punya hutang itu terlaksana. Dia punya hutang tu diselesaikan. Ada sebagian ulama mengatakan seperti Al-Iraqi, dia mengatakan maksud tergantung itu ialah urusan dia dalam kubur tu tergantung. Tidak dihukumkan dia ni ahli syurga ataupun ahli neraka, melainkan setelah hutangnya terlaksana untuk dia. Terlaksana untuk dia. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, benda ni sangat penting. Sebab itu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ada pengalaman Nabi sallallahu alaihi wasallam satu ketika dijemput untuk mensalatkan jenazah seorang sahabat. Kita tengok muka surat 90. Tufiya rajulun faghassalnahu wa hannatnahu thumma atayna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyusalli alaihi fakhata khuta thumma qala hal alaihi dayn qulna na'am dinaran qala sallu ala sahibikum faqala Abu Qatadah ya Rasulullah daynuhu alaihi faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huma alayka haqqul gharim wa bari al mayyit faqala na'am فصلى عليه ثم لقيه من الغد فقال ما فعل الديناران فقال يا رسول الله إنما مات أمس ثم لقيه من الغد فقال ما فعل الديناران فقال يا رسول الله قد قضيتهما قال الآن بردت عليه جلده. Yang bermaksud Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang lelaki di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Maka kata sahabat, kami memandikan dia dan kami mewangikan dia punya kain kafan. Kemudian kami bertemu dengan Rasulullah SAW untuk kami minta Nabi SAW selesaikan urusan salat jenazah ke atas dia. Kemudian Nabi SAW pun melangkah dengan beberapa langkah. Kemudian Nabi SAW bertanya, hal alaihi dain? Adakah dia ni mempunyai hutang? Qulna na'am dinaran. Dia kata, sahabat kata ada. Nabi tanya siap-siap. Ya. Nabi kata dia ni ada hutang tak? Sahabat kata ada. Sahabat kata ada 2 dinar. 2 dinar zaman tu banyaklah. Nabi SAW tak nak salat. Nabi kata sallu ala sahibikum. Salatlah ke atas kawan kamu ni. Faqala Abu Qatadah. Abu Qatadah kata apa? Abu Qatadah kata, ya Rasulullah dainuhu alai. Wahai Rasulullah, hutang dia tu biar aku tanggung. Maka Nabi SAW kata, 2 dinar ni ke atas kamu macam hak orang yang berhutang. Maksudnya kamu pula berhutang bagi pihak dia dan dia ni akan terlepas tanggungjawab. Dia kata, ya Rasulullah, aku sanggup. Maka Nabi SAW salatkan ke atas jenazah dia. Kemudian esok Nabi bertemu dengan Abu Qatadah. Nabi tanya, apa jadi 2 dinar semalam? Apa jadi 2 dinar semalam? Maka Nabi SAW tanya tu sebab Nabi begitu bersungguhlah. Ya. Nabi SAW begitu bersungguh nak lepaskan tanggungjawab orang yang mati tu. Maka dia Abu Qatadah kata, ya Rasulullah, baru meninggal semalam ya Rasulullah. Maksud Abu Qatadah tengah carilah tu. Ya. Nabi SAW bila tanya je, Abu Qatadah kata baru je meninggal dunia ya Rasulullah, baru semalam. Ya. Baik. Kemudian esoknya Nabi tanya lagi, ma fa'ala dinaran? Apa jadi pada 2 dinar tu? Dia kata, ya Rasulullah, qad qadaituhuma. Aku telah selesaikan hutangnya 2 dinar itu. Maka Nabi SAW kata, al-an barradat alaihi jidlahu. Maka sekarang ini kulitnya telah sejuk. Maksudnya dia telah kulitnya telah dingin lah. Ya. Dia telah dingin. Maka Nabi SAW solatkan kata jenazah dia dan dia pun selamat, ada orang tanggung. Kenapa Nabi SAW tak nak solatkan jenazah dia ni?
Adakah bermakna Nabi benci kat dia? Tak. Nabi nak berikan satu pengajaran yang penting kepada orang yang berhutang ni supaya segera membayar hutang. Jangan tangguh-tangguh. Jangan tangguh-tangguh. Tapi ustaz, saya kalau ada kes berhutang, saya risau kat ni, kalau ada kes berhutang tak sempat nak bayar, usaha nak bayar tapi tak sempat. Tak sempat nak bayar, macam mana? Okey. Dalam isu ni, orang yang tak ada kemampuan nak bayar sedangkan dia memang nak bayar, yang ni tak termasuk. Yang termasuk adalah orang yang ada kemampuan tapi tak mau bayar. Kerana apa? Kerana ada hadis dalam riwayat Imam Al-Bukhari, Nabi SAW menyebutkan, tengok muka surat 92. Man akhadha amwalan nasi yuridu adaaha addallahu anhu. Wa man akhadha yuridu itlafaha atlafahu Allah. Sesiapa yang mengambil harta manusia, meminjam harta manusia, yang mana waktu dia pinjam tu memang niat dia nak bayar, tapi dia tak sempat bayar, dia tak mampu bayar sehingga meninggal, addallahu anhu. Allah Taala akan lunaskan bagi pihak dia. Maksudnya kalau dia hutang dia tu terlalu besar sampai dia punya harta pusaka pun tak mampu nak bayar, sedangkan dia memang nak bayar, Allah Taala akan bayar bagi pihak dia. Wa man akhadha yuridu itlafaha atlafahullah. Sesiapa yang ambil harta manusia ingin dalam keadaan dia memang ingin untuk membinasakan, bukan untuk bayar. Dia mau bukan nak bayar pun, dia pinjam tu untuk binasakan harta manusia, maka dalam keadaan tu Allah Taala akan binasakan. Ya. Okey. Oleh kerana tu tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini benda yang sangat penting. Kalau boleh bab hutang-hutang ni selesaikanlah dulu, ya. Baik. Okey, bila kita selesai, ya. Bila kita selesai untuk benda ni, kita tengok kepada perbahasan yang berikutnya, iaitu yang ke-11, memandikan jenazah. Dah mula dah proses untuk pengurusan jenazah. Okey. Kita tengok siapa yang berhak? Kita tahu memandikan jenazah merupakan fardu kifayah. Maksudnya kena ada orang buat. Kalau tak ada siapa buat, berdosa. Seluruh orang Muslim berdosa. Okey. Jadi bila kita dah tahu dah hukumnya adalah fardu kifayah, maka siapa yang dahulu untuk memandikan jenazah? Okey, tengok. Siapa yang berhak untuk memandikan jenazah? Berdasarkan kaedah asal, jika jenazah tersebut lelaki, maka lelaki yang perlu mandikan jenazah tersebut. Jadi kalau yang mati tu, ya, lelaki, maka lelakilah mandikan. Okey. Kalau perempuan, maka perempuanlah. Tapi dikecualikan kalau suami isteri. Kalau suami isteri, suami boleh mandikan jenazah isteri, isteri juga boleh memandikan jenazah suami. Kerana apa? Kerana waktu hidup pun mereka itu boleh melihat aurat masing-masing. Okey? Maka apabila saya sebut situ, apabila jenazah lelaki dimandikan oleh kaum Adam dan jenazah perempuan dimandikan oleh kaum Hawa, siapa pula yang berhak untuk memandikan jenazah? Dalam katalah perempuan ada ramai boleh memandikan jenazah perempuan, lelaki pun ada ramai yang boleh memandikan jenazah lelaki. Jadi siapa yang lebih berhak? Maka para ulama menyebutkan, jika seorang ayah meninggal, maka anak lelaki lebih berhak memandikan jenazah ayah. Jika ibu meninggal, maka anak perempuan lebih berhak memandikan jenazah ibu. Hal ini berbeza kalau pasangan suami isteri lah. Walaupun beza jantina, suami boleh mandikan jenazah isteri, isteri boleh mandikan jenazah suami, kerana mereka tidak ada aurat masa mereka hidup. Jadi perkara ini dikuatkan lagi dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, raja'a ilayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min janazatin bil Baqi' wa ana ajidu suda'an fi ra'si wa aqulu wa ra'sah faqala bal ana wa ra'sah ma darraki law mitti qabli faghassaltuki wa kaffantuki thumma sallaitu alayki wa dafantuki. Hadis riwayat Ahmad dengan sanad yang sahih dan juga Ibnu Majah. Yang bermaksud, Aisyah mengatakan Rasulullah SAW pulang ke rumah setelah
menghantar jenazah. Nabi dah hantar jenazah dekat perkuburan Baqi'. Kemudian waktu Nabi balik tu, Aisyah kata, aku ni ada rasa sakit kepala. Aisyah kata, aku sakit kepala ya Rasulullah. Jadi Aisyah pun kata, wa ra'sah, sakitnya kepalaku. Okey. Baginda Nabi SAW bila dengar tu, Nabi pun cakaplah, wa ra'sah, bal ana wa ra'sah, aku juga sakit kepala wahai Aisyah. Kemudian Nabi SAW mengatakan, tak ada masalah bagimu wahai Aisyah, kalau engkau meninggal dunia sebelum aku akan membasuhkan kamu, iaitu memandikan kamu, aku akan mengkafankan kamu, kemudian aku akan salatkan ke atas kamu dan aku akan menanam kamu. Nabi SAW sebut ni, ya, Nabi SAW sebut ni, nak bagi tahu kalau Aisyah meninggal dulu, Nabi akan tolong mandikan jenazah dia. Nabi akan tolong kafankan dia. Menunjukkan Nabi tidak akan sebut benda ni kalau benda ni tak boleh. Nabi SAW tak akan sebut benda ni, ya, melainkan benda ni bolehlah. Sebab tu Nabi sebut benda ni. Jika jenazah itu lelaki dan pada ketika itu mahramnya ke semua perempuan. Maksud kalau seorang ni meninggal, yang lelaki tak ada. Yang ada perempuan saja. Yang ada perempuan tapi mahram dia ke semua perempuan, mahram dia. Maka mahram perempuan ni boleh juga memandikan jenazah. Tapi kena letak kain lah. Bukan kata kalau sama jantina boleh buka juga, tak kena tutup juga dengan kain. Kain tebal supaya bila basah kain tu tidak terlihat aurat si mati, ya. Jadi perempuan ni pun kena tutup dengan kain supaya tak ternampak aurat orang yang meninggal. Tanpa mengangkat kain tersebut, jika dia letakkan kain dan tak perlu angkatlah kain tu. Jika jenazah lelaki itu langsung tiada mahram dan tiada juga orang lelaki, dia lelaki, mahram pun tak ada, mahram lelaki tak ada, mahram perempuan tak ada, lelaki lain pun tak ada, maka jenazah itu diuruskan dengan cara bertayamum oleh kaum wanita. Perempuan yang lain yang bukan mahram dia tu hendaklah bertayamumkan dia, iaitu dengan debu lah. Perempuan yang uruskan tu dia kena pakai sarung tangan, ataupun lapik tangan, dia perlu tayamumkan, ambil debu, sapu kat muka dan tangan dia. Begitu juga sebaliknya. Maksud kalau orang perempuan meninggal, tak ada siapa mahram yang ada, perempuan lain pun tak ada, yang ada semua lelaki, lelaki ambil sarung tangan, lapik tangan untuk tayamumkan dia. Andai jenazah tersebut adalah khunsa muskil. Khunsa ada dua kan, satu khunsa yang tak muskil, satu khunsa yang muskil. Khunsa ni orang yang ada dua kemaluan. Khunsa muskil ada, khunsa yang tak muskil ada. Khunsa yang tak muskil ni khunsa yang ada berfungsi salah satu daripada kemaluan dia ataupun kecenderungan. Maka dia kena ikut kecenderungan dia. Kalau dia ke arah lelaki, maka lelaki urus. Kalau ke arah perempuan, perempuan urus. Kalau khunsa muskil itu kecil lagi, siapa-siapa boleh urus. Maksud orang lelaki boleh urus, orang perempuan boleh, sebab budak kecil. Sama jugalah macam budak kecil yang bukan khunsa pun. Ya. Selagi mana badan dia tidak menimbulkan syahwat, maka mana-mana orang boleh urus. Kerana budak-budak tak dikira perlu untuk menjaga aurat lagi, yang belum baligh. Manakala khunsa muskil dewasa. Kalau khunsa muskil dewasa ni ulama beza pendapat. Ada yang kata tayamum saja, kerana kita tak tahu jantina sebenar dia. Ini pendapat Hambali dan juga pendapat ini dinukilkan daripada Hanafi. Manakala mazhab Syafi'i ada macam-macam pendapat. Ada yang kata siapa-siapa boleh mandikan tanpa melihat kepada anggota, lapik dengan kain, mandikan dengan air. Sebahagian ulama mazhab Syafi'i kata tayamum. Ada dua pendapat dalam mazhab Syafi'i, ya. Baik. Tapi khunsa ni jarang dah kita jumpa, ya. Jarang dah kita jumpa. Baik. Kemudian saya sebut di situ. Begitu juga jika jenazah tersebut adalah kanak-kanak. Walau kanak-kanak itu khunsa kecil yang belum akhil balik, maka tidak menjadi masalah bagi sesiapa mandikannya, kerana tidak ada manusia normal yang bernafsu dengan kanak-kanak kecil. Namun jika kanak-kanak itu sudah sampai usia di mana orang bernafsu kepadanya, maka hendaklah dimandikan oleh jantina yang sama. Mereka yang berhadas besar juga boleh memandikan jenazah, ia tidak menjadi satu kesalahan. Orang yang mandi tak ada masalah kalau dia berhadas. Dan waktu mandi ini pentingnya adalah kita menutup aib jenazah. Ya, antara adabnya kalau kita nampak benda-benda yang pelik ke, nampak benda yang mengaibkan ke, maka kita tidak boleh untuk membukanya kepada orang. Kerana ini adalah aib yang perlu dipelihara.
Ya, antara adab memandikan jenazah adalah orang tersebut mestilah amanah dan dipercayai. Bukan jenis mulut suka sebut keburukan mayat. Ini membolehkan mereka yang memandikan jenazah dapat tutup aib jenazah tersebut. Dia tidak akan menceritakan kepada orang lain apa yang dilihat waktu dia memandikan. Kalau dia nampak benda pelik-pelik ke apa, dia nampak benda buruk ke, dia nampak benda tak elok ke yang ada pada badan jenazah, diamkan saja. Jenazah juga perlulah diletakkan di tempat yang tidak dapat dilihat oleh orang ramai bagi menjaga maruah. Waktu mandi itu jangan terbuka, biar keadaan tertutup. Jangan benarkan orang yang tak ada kaitan untuk masuk. Kerana kita nak jaga mayat ni punya kehormatan. Ulama juga menyarankan kita meletakkan wangian supaya dapat menghilangkan bau kurang senang yang keluar daripada tubuh jenazah. Antara cara mengawal aib jenazah adalah dengan menghadkan mereka yang memandikan. Jangan ramai-ramai. Jangan terlalu ramai orang yang nak duduk kat situ. Kemudian, kita tengok tata cara mandi jenazah. Hadis daripada Ummu Atiyah. Wa an Ummi Atiyah radhiyallahu anha qalat, dakhala alaina an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa nahnu nughassilu ibnatahu faqala ighsilnaha thalatha aw khamsa aw akthar min dhalik in ra'aytunna dhalik bima'in wa sidr وجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور فلما فرغنا آذناه فألقى إلينا حقوة فقال أشعرنها إياه متفق عليه وفي رواية ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها وفي لفظ للبخاري فضفرنا شعرها 3 قرون فألقينا خلفها. Yang bermaksud, Ummu Atiyah mengatakan Nabi SAW masuk ketika kami sedang memandikan jenazah putrinya. Nabi SAW waktu hidup ada seorang anak perempuan dia meninggal dunia. Lalu baginda bersabda, mandikanlah dia 3 kali ataupun 5 kali ataupun lebih daripada tu jika kamu menganggap ia perlu. Pakailah air dan daun bidara, dan pada siraman yang terakhir kamu siram dia dengan air yang dicampur dengan kapur barus. Kapur barus ini biasalah, kita pun pakai. Ataupun sedikit daripada kapur barus. Jika telah selesai, bagi tahu aku, biar aku masuk. Maka ketika kami telah selesai, kami bagi tahu Nabi SAW memberikan kami kain yang dipakai di badan Nabi SAW. Maka Nabi kata, pakaikanlah dia dengan kain ini, yang mana pakaian ni untuk tabarruk lah, mengambil keberkatan Nabi SAW. Maka dibalut badan anak perempuan Nabi ni dengan pakaian Nabi. Dalam riwayat yang lain, Nabi SAW kata dahulukan bahagian yang kanan dan tempat-tempat wuduk. Maksudnya, wudukkan dia dulu. Bila nak mandikan jenazah, keluarkan najis pada perut dia, kemudian basuhkan mulut dia, kemudian bersihkan hidung dia, telinga dia, kemudian kita ambilkan wuduk dia. Ambilkan wuduk macam wuduk orang hidup lah, 3 kali, lepas tu basuh, campurkan sedikit dengan air bidara, kemudian basuh belah kanan, di belakang dia, belah kanan dulu, lepas tu di belakang belah kanan, lepas tu di kiri, lepas tu di belah kiri, lepas tu basuh dengan air bersih. Begitulah sebanyak 3 kali prosesnya, ataupun 5 kali ataupun lebih jika memerlukan. Dan digalakkan kita basuh tu dalam keadaan ganjil lah. Kemudian di akhir sekali letakkan sedikit kapur barus untuk menghilangkan bau mayat tersebut, untuk menghilangkan bau. Dan tidak menjadi masalah untuk kita wangikan dia. Maksud nak letak air minyak wangi sikit ke, tak ada masalah. Air mawar sikit ke, tak ada masalah. So, seorang yang memandikan jenazah perlulah berniat bagi memandikan jenazah. Kita niat mandikan jenazah, so kita mandikan dia. Ketika memandikan jenazah, keluarkan najis yang ada dalam badan jenazah. Caranya dengan menundukkan secara lembut tubuh. Maksudnya kita angkat kepala dia, cuma jari kita ni pegang di belakang kepala dia. Di pangkal kepala supaya dia tak tertongak. Ya. Kemudian kita urut dia punya perut supaya keluar najis daripada perut, dan bersihkan juga kemaluan di bawah kain lah. Tutup kain, kemaluan dia tu tutup, lepas tu kita tarik setelah memakai sarung tangan. Ya. Kita tarikkan jenazah. Dan memandikan jenazah setelah kita dah selesaikan, dah ambil wuduk dia, lepas tu kita mandikan jenazah bermula daripada kepala terus ke bawah, mendahulukan badan yang kanan. Bagi basuhan pertama, digalakkan mandi dengan air yang dicampur dengan daun bidara. Mandi dengan air daun bidara dulu, lepas tu baru dengan air mutlak. Masuk dengan air mutlak, selesai satu sekali,
lepas tu buat yang kedua, buat yang ketiga, begitu. Kalau daun bidara tu nak diganti dengan sabun pun tak ada masalah. Yang penting menghilangkan bau. Cuma para ulama sebut digalakkan daun bidara. Tapi daun bidara kat Malaysia susah nak dapat, jadi sebab itu mereka pakai sabun je lah. Baik. Basuhan kedua menggunakan air semata-mata bagi membilas tubuh jenazah. Basuhan ketiga digalakkan menggunakan sedikit daripada kafur barus ataupun wangian lain supaya hilang bau hanyir ya yang ada pada jenazah. Okey. Tapi kalau dia meninggal dunia dalam keadaan berihram, tak boleh pakai minyak wangi lah. Kerana orang berihram tak boleh pakai minyak wangi ni. Okey. Ini berdasarkan kepada hadis Ibn Abbas yang kita baca tadi lah. Yang mana Nabi SAW tak bagi tutup muka kepala dan muka lelaki tersebut, dan tak benarkan menggunakan minyak wangi kalau dia mati dalam keadaan ihram. Untuk lelaki lah, kepala tak boleh tutup, muka tak boleh tutup. Kalau perempuan, kepala boleh tutup, muka tak boleh tutup. Bilangan basuhan yang wajib adalah sekali seluruh badan. Itu yang wajib. Sekali dengan air mutlak seluruh badan. Yang kita sebut dengan air bidara, dengan air sabun tadi ni, hanyalah sunnah. Hanyalah sunnah. Sebab itu saya sebut bilangan basuhan yang wajib adalah sekali, seluruh, tutup seluruh badan, meratai seluruh badan. Biarpun begitu, disunatkan membasuh sebanyak 3 kali, 5 kali atau 7 sehingga bersih seperti yang disebutkan dalam hadis. Jika selepas selesai jenazah dimandikan, tiba-tiba keluar lagi najis daripada tubuh, maka tak perlu ulang mandi menurut mazhab Syafi'i, bersihkan najis tu saja. Inilah pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi'i. Pendapat yang kedua mengatakan jenazah tu perlu diambil wuduk sekali lagi. Tapi pendapat yang tepat tidak perlu untuk ulang wuduk sekali lagi. Ya. Baik, pendapat yang ketiga mengatakan bahawa jenazah tu perlu dimandikan semula. Tapi akan tetapi jika najis itu keluar selepas dikafankan, maka cukuplah dibersihkan saja tanpa diperlu dimandikan semula. Okey. Maka jika tak ada air langsung waktu dia meninggal tu, air tak ada, maka ditayamumkan saja. Setelah selesai memandikan jenazah, kita disunatkan mandi. Kita dah mandikan jenazah, disunatkan kita mandi juga. Amalan ini ada disebut dalam beberapa hadis, namun hadisnya tidak kuat dari segi sanad yang kata mandi ni. Orang yang mandikan jenazah digalakkan untuk mandi, hadis ni tak berapa kuat. Oleh kerana itulah ada pendapat yang berbeza di kalangan para ulama, tapi oleh kerana amalan ni berkait dengan fadail, tidak menjadi masalah untuk kita amalkan. Kemudian setelah dimandikan, kita lap jenazah elok-elok, kemudian kita kafankan dia. Kita kafankan. Hukum kafan pun adalah fardu kifayah. Hukum kafan pun adalah fardu kifayah. Jangan ditanam mana-mana mayat melainkan setelah dikafankan terlebih dahulu. Walaupun mereka telah meninggal dunia, kita tetap perlu memuliakan mereka. Tutup aurat mereka dengan kain kafan sebelum jenazah ini ditanam ataupun diletakkan di dalam liang lahat. Kain kafan jenazah mesti dibeli daripada harta tinggalan si mati. Seperti saya sebut tadilah. Pengurusan jenazah, gunakan harta daripada harta yang ditinggalkan. Tapi kalau ada anak-anak kata tak payahlah guna harta apa, guna harta kami saja, itu dianggap sebagai sedekah yang memberikan pahala. Membeli kain kafan lebih utama berbanding membayar hutang si mati. Maksudnya, sebelum nak bayar hutang tu, belikan kain kafan dulu, uruskan jenazah dia dulu, lepas tu baru bayar hutang. Kerana ini hak si mati, keperluan dia. Jika seorang isteri meninggal dunia, suaminya perlulah memberi kain kafan untuk jenazah isterinya. Jika si mati tiada harta bagi membeli kain kafan, maka kain itu perlu dibeli oleh waris. Waris kena belikan. Kalau tak ada waris, kena minta daripada Baitul Mal, kena minta duit daripada Baitul Malil Muslimin. Syarat minimum kain kafan. Apa pun syarat minimum, ulama berbeza pendapat. Majoriti ulama mengatakan minimum untuk kain kafan adalah menutup seluruh tubuh mayat. Seluruh tubuh mayat walaupun dengan sehelai. Seluruh tubuh yang menutup semua tubuh dia. Tapi mazhab Syafi'i kata yang paling minima adalah menutup aurat dia. Menutup aurat. Kalau tak tutup semua pun, yang penting tutup aurat. Ini pendapat mazhab Syafi'i dan sebahagian ulama Maliki. Okey, ada khilaf sikit dalam masalah ni. Okey, jenis kain kafan. Jenis kain kafan. Okey, kain kafan mana-mana kain dibenarkan, mana-mana kain dibenarkan untuk kita pakai kalau dia menutup seluruh badan ataupun menutup aurat. Tetapi ya, yang afdalnya adalah kain cotton dan berwarna putih.
Kain cotton dan berwarna putih. Terdapat sebilangan masyarakat kita yang memotong kain kafan menjadi baju lalu dipakaikan ke tubuh jenazah. Ada juga kepala jenazah dipakaikan dengan serban. Kalau lelaki lah, jenazah tu lelaki. Di sisi mazhab Syafi'i, amalan begini tidak menjadi masalah. Maksudnya kalau lelaki bolehlah pakai dipotong bentuk baju dan juga dipakaikan serban, kerana ia sabit daripada perbuatan Ibnu Umar waktu dia mengkafankan anak dia. Tetapi kalau ikut apa yang dilakukan pada jenazah Nabi SAW, hanya 3 helai kain saja, tidak ada baju, tidak ada serban, 3 helai. Helaian pertama dibalut, lepas tu helaian kedua, helaian ketiga. Tutup semua memadai dengan kain yang putih sunnahnya. Namun kalau kita nak pakai 5 helai untuk lelaki tak ada masalah, tapi jangan lebih pada 5 helai lah. Kerana ia membazir. Dimakruhkan. Disunatkan juga menggunakan kain kafan berwarna putih seperti yang disebutkan dalam hadis. Ilbasu min thiyabikumul bayad wa kaffinu fiha mautakum fa innaha min khairi thiyabikum, hadis Abu Daud. Dengan sanad yang sahih. Pakai pakaian putih kamu. Pakai pakaian kamu warna putih, Nabi kata, wa kaffinu fiha mautakum. Kafankan mayat kamu di dalam kain putih, kerana ia adalah sebaik-baik pakaian kamu. Jadi sebab itu kita tengok kain kafan kalau mayat memang warna putih. Tapi adakah maksudnya warna lain tak boleh? Boleh, tapi afdalnya warna putih. Sebab itu kita buat warna putih. Okey? Adakah diwajibkan untuk menggunakan kain kafan warna putih? Jawapannya taklah. Tiada kesalahan jika menggunakan kain kafan yang berwarna lain ataupun yang mempunyai corak. Namun afdalnya putih. Tidak diwajibkan juga untuk memberi kain kafan baru bagi tujuan kafan jenazah. Jadi kalau ada kain putih yang lama sikit tapi masih boleh dipakai warna putih, tidak menjadi masalah untuk kita guna. Ya, baik. Bagi amalan tradisi masyarakat Islam di Malaysia, kita sering menggunakan air mawar. Air ini ditabur pada kain kafan bagi menghasilkan bau wangi, itu tak jadi masalah. Kerana ada riwayat yang menyebutkan daripada tabi'in, daripada sahabat juga, yang mana mereka mewangikan kain kafan itu dengan meletakkan wangian. Jadi kalau kita pakai air mawar letak pada kain kafan nak bagi wangi pun tak ada masalah. Nak letakkan ud, nak letakkan orang kata apa, bau-bauan yang minyak-minyak wangi ni tidak menjadi masalah. Bahkan ada riwayat daripada Ibnu Mas'ud mengatakan letak minyak wangi di tempat sujud, di anggota sujud supaya wangi anggota sujud si mati. Okey? Baik. Air ini ditabur pada kain kafan, itu air mawar ditabur pada kain kafan bagi menghasilkan bau wangi. Maka tidak menjadi masalah meletakkan minyak wangi yang selainnya asalkan tidak membazirlah. Jangan orang kata apa terlalu banyak meletakkan sampai basah kain kafan tu pula. Baik, para ulama juga menggalakkan kita meletakkan kapas pada rongga jenazah. Letak di hidung, letak di telinga, supaya tak keluar cecair daripada rongga-rongga ni, tidak mengeluarkan air sebab kita dah mandikan dia, takut air itu keluar, dan takut ada bau lah daripada jenazah tu. Bilangan kain lelaki saya sebut dah tadi, yang wajibnya laki dan perempuan selai, sama ada tutup badan ataupun khilaf di kalangan para ulama, tutup seluruh badan majoriti, tutup aurat mazhab Syafi'i. Tetapi yang sunatnya 3 helai bagi lelaki sunat. 5 helai tak ada masalah, sabit daripada perbuatan Ibnu Umar. 3 helai sabit daripada sunnah Nabi SAW. Untuk perempuan ada khilaf di kalangan para ulama. Nanti kita akan tengok. Bagi kaum lelaki digalakkan untuk menggunakan 3 helai kain kafan. Digalakkan. Sehelai yang wajib, manakala 2 helai yang lain itu adalah sunat. Hal ini berdasarkan daripada riwayat daripada Aisyah. Aisyah cerita jenazah Nabi. Aisyah kata kuffina Rasulullah SAW fi 3 aswab. Bid ataupun bid sahuliyah min kursuf laisa fiha qamis wala imamah. Nabi ni dikafankan di dalam 3 helai kain kafan berwarna putih. Ya. Sahuliyah. Ya, yang 3 helai daripada jenis sahuliyah daripada kain putih yang tak ada sebarang tumpuk lah, dan tidak ada baju di dalam kain kafan Nabi itu, dan tidak ada serban. 3 helai aja.
Kaum lelaki dilarang menggunakan sutera lah. Sebab lelaki tak dibenarkan pakai sutera. Ya. Bagi wanita pula nak pakai sutera pun tak digalakkan. Kerana pembaziran lah, buat apa nak pakai kain sutera untuk mayat. Ya. Begitu juga kain songket. Mahal kan. Okey, jika kaum lelaki menggunakan 3 kain kapan, wanita pula boleh guna 5. Walaupun sebahagian ulama kata tak ada beza lelaki dengan perempuan 3-3. Tetapi amalan majoriti ulama mengatakan perempuan ni 5 helai. Kain-kain ini akan menjadi, maksudnya satu helai untuk tudung dia, satu helai untuk baju, satu helai untuk sarung apa ni bahagian bawah dia, dan 2 helai lagi untuk balut seluruh tubuh dia. Ya. Ini berdasarkan daripada riwayat Abu Daud, yang mana riwayat Abu Daud daripada Laila binti Qanif As-Saqafiyah, dia mengatakan kuntu fiman ghassala Ummu Kulthum binta Rasulullah SAW inda wafatiha wa kana awwalu ma a'tana Rasulullah SAW al-hiqa thumma ad-dar thumma al-khimar thumma milhafa thumma udrijat ba'da ba'du fi thawb al-akhir ba'du fi thawb al-akhir qalat wa Rasulullah SAW jalisun 'inda al-bab ma'ahu kafanuha yunawiluha thawban. Daripada Laila binti Qanif As-Saqafiyah, dia berkata, aku di antara perempuan yang memandikan Ummu Kulthum, puteri Rasulullah SAW ketika wafatnya. Dan perkara pertama yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada kami adalah kain sarung, kemudian baju, kemudian tudung. Barulah kain. Kain penuh, selai, lepas tu Nabi bagi lagi kain penuh satu helai lagi. Dan waktu tu Nabi duduk kat pintu dan Nabi berikan kami selai demi sehelai. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, lepas dikafankan, kemudian disalatkan, kemudian dibawa mayat itu ke kuburan untuk dikuburkan. Wallahu taala a'lam bissawab. Jadi perkara urusan jenazah ni bagi saya lah. Bagi saya tak ada masalah untuk diamalkan, kerana kita tak pernah tengok lagi lah ada mayat di Malaysia ini yang tidak diuruskan. Bahkan kita tengok di Malaysia ini, alhamdulillah, kadang-kadang berebut orang nak uruskan. Menunjukkan ia adalah satu perkara yang sangat baik yang dilakukan oleh masyarakat kita. Wallahu alam. Jadi saya rasa cukuplah sekadar tu, kita pun dah berakhir kuliah bersedia untuk buku bersedia untuk mati. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan daripada kuliah-kuliah yang menggunakan buku ini memberikan manfaat kepada tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, menimbulkan keinsafan pada diri saya dan juga tuan-tuan, agar kita sentiasa mengingati mati, agar kita dapat menenangkan jiwa kita apabila mengalami ujian kematian orang yang kita sayang. Mudah-mudahan insya-Allah. Baik, saya rasa cukup sekadar itu dulu. InsyaAllah buku yang akan datang, pihak NIA akan bagi tahu kepada tuan-tuan dan puan-puan kita apa yang kita akan guna, insyaAllah. Pihak Nur Islam Academy ni sangat bersemangat tuan-tuan. Bersemangat Kak Lin, bersemangat yang lain-lain, Edmus dan Kak Lina, untuk memberikan kita pengajian-pengajian yang bermanfaat, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Taala memberikan mereka pahala. Jadi saya tengok pada soalanmu tak boleh banyak hari ni. Sebab lepas ni saya ada mesyuarat yang lain pula. Insya-Allah kita tengok beberapa soalan yang saya boleh jawab, ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana pula badal haji? Adakah ia antara hutang pada Allah? Okey. Saya jawab dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau orang yang meninggal dunia, waktu sebelum dia meninggal itu, dia adalah orang yang mempunyai kemampuan untuk melaksanakan haji. Maksudnya dia ada kemampuan untuk melaksanakan haji, haji itu dah wajib ke atas dia. Ya. Maka dia wajib untuk dilaksanakan badal haji untuk dia dan diambil daripada harta pusaka dia. Kerana itu dianggap hutang dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik.
Adakah kita boleh doa untuk orang yang telah meninggal dunia bukan keluarga kita? Boleh, bahkan digalakkan. Selagi mana dia mati di dalam Islam, selagi mana dia mati di dalam iman. Ya, dibenarkan. Sebab itu masa kita masuk ke kubur kan, uh, kita doa. Bahkan dalam hadis Nabi SAW pun menyebutkan kepada para sahabat ketika mana menanam mayat, Nabi kata is'alu li akhikum at-tathbit fa innahu al-an yus'al. Mintalah kepada Allah supaya Allah memberikan ketabahan, kekuatan, ketetapan jiwa kepada orang yang sedang ditanam ini di dalam kubur ini, kerana dia sekarang ini sedang disoal. Maka mendoakan si mati walaupun bukan daripada kalangan keluarga tidak menjadi masalah. Doktor, apakah jenazah seorang koruptor boleh disalatkan? Korap ni kalau dalam bahasa Melayu kaki rasuah lah kot, yang suka melakukan rasuah. Orang yang melakukan dosa besar, orang yang melakukan dosa besar, kalau dia telah bertaubat, maka yang ni tidak menjadi masalah untuk kita laksanakan urusan jenazah dia. Solatkan dia tak ada masalah. Kalau dia masih lagi melakukan perbuatan yang berdosa besar tetapi dia masih Muslim, sama juga uruskan seperti mana jenazah Muslim yang lain. Solatkan dia. Bahkan ia adalah fardu kifayah. Selagi mana dia tidak murtad, maka wajib ke atas kita. Orang yang bunuh diri pun sama. Kita solatkan jenazah ke atas dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa sebab jenazah berihram tak boleh tutup kepala? Kerana dia sedang berihram, dalam ihram tak boleh tutup kepala bagi lelaki. Maka sebab itu tak boleh. Sebab Nabi SAW kata dia akan bangkit di hari kiamat dalam keadaan bertalbiyah. Dia masih berada dalam keadaan ihram. Salam Doktor, Waalaikumsalam. Adakah kita boleh mendoakan kepada ibu bapa kita yang bukan Islam? Ibu bapa yang telah meninggal dalam keadaan bukan Islam, tidak boleh didoakan untuk mereka. Kalau mereka telah meninggal dunia, mendoakan rahmat kepada mereka supaya Allah mengampuni dosa mereka adalah tidak dibenarkan. Ini merupakan ujian besar kepada orang yang diuji oleh Allah dengan perkara ini. Tetapi anggaplah ujian ini sebagai satu ujian yang Allah Ta'ala nak meninggikan darjat kita insya-Allah. Ya, baik. Tuan-tuan, saya rasa cukuplah sekadar tu untuk malam ini. InsyaAllah jika ada kesempatan yang lain kita bertemu lagi. Saya mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang terkasar bahasa, tersilap kata. Terima kasih kepada Nur Islam Academy. InsyaAllah jika ada kesempatan yang lain kita bertemu lagi. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.